Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bertemu kembali dalam kelas Al-Quran dan Fardu Ain secara PDPR. Pelajaran kita pada hari ini iaitu pelajaran akidah. Tajuk yang kita akan belajar pada hari ini iaitu berkenaan dengan Allah bersifat qudrah pada siri yang ke-6, yang terakhir, berkenaan dengan salah satu sifat wajib bagi Allah iaitu sifat qudrah. Apa maksud sifat qudrah? Iaitu sifat Allah Maha berkuasa. Jom kita lihat apakah pelajaran kita hari ini berkenaan dengan sifat qudrah, iaitu berkenaan dengan apakah bukti kehebatan penciptaan Allah, apakah bukti kekuasaan qudrah, kekuasaan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan dia. Jom kita lihat bukti. Yang pertama, bukti hebatnya, berkuasanya Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan dia, iaitu segala ciptaan Allah berfungsi mengikut ketetapan. Semua makhluk Allah, semua ciptaan Allah ada fungsi mengikut apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Contohnya kejadian bumi, matahari, semua itu mengikut fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah taala. Bumi mengelilingi matahari selama setahun, 365 hari, mengikut orbit yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga matahari diciptakan oleh Allah taala, ada fungsi yang ditetapkan Allah taala untuk memberi cahaya kepada bumi. Yang kedua, bukti hebatnya ciptaan Allah taala iaitu wujudnya perbezaan serta persamaan di dalam setiap kejadian. Setiap ciptaan Allah ada persamaan dan ada perbezaan. Contohnya iaitu kejadian manusia. Manusia ada berbeza-beza dan bermacam-macam, dan begitu juga ada persamaan. Contoh yang mudah untuk kita lihat pada kejadian kita manusia iaitu cap jari. Setiap manusia di atas muka bumi ini semua cap jari tidak sama. Sebab itu digunakan salah satu pengenalan seseorang itu pada cap jari dia. Ini menunjukkan kehebatan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah taala, qudrah Allah taala terhadap ciptaan dia. Yang ketiga, bukti hebatnya Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan makhluk ini iaitu Allah menghidupkan sesuatu yang tidak bernyawa. Sesuatu yang tidak ada nyawa tapi dihidupkan oleh Allah taala. Contohnya apa? Iaitu biji benih tumbuhan. Biji benih tumbuhan adalah ciptaan Allah Ta'ala yang tidak bernyawa tapi dihidupkan oleh Allah Ta'ala. Daripada sebiji benih menjadi tumbuh, menjadi pohon yang membesar. Ini bukti tentang kehebatan, kekuasaan Allah Ta'ala terhadap ciptaan dia. Seterusnya murid-murid, kita lihat apakah perbuatan dan percakapan yang bertentangan dengan kepercayaan. Perbuatan ataupun percakapan yang menyalahi daripada keimanan kita terhadap kekuasaan Allah Ta'ala. Jom. Pertama, iaitu perbuatan mengaku, mencipta atau membuat sesuatu benda yang berlawanan dengan kehendak Allah. Kalau kita buat satu benda dan kita mengakui sesuatu itu yang kita buat dan benda itu berlawanan dengan kehendak Allah, seperti contoh klon manusia. Kita buat klon serupa dengan manusia. Kita cuba untuk membuat manusia klon. Sebagaimana kita maklumi bahawa manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan doktor, bukan ibu bapa kita yang menciptakan kita, melainkan Allah yang menciptakan kita. Jika kita buat satu benda dan mengakui dan mencipta benda yang berlawanan dengan kehendak Allah Ta'ala seperti klon manusia ini, maka ia adalah perbuatan
ataupun percakapan yang menyalahi keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, percakapan mengatakan sesuatu perkara yang dibuat adalah ciptaan sendiri. Dia menyatakan bahawa apa yang dibuat itu adalah usaha dia dan ciptaan dia. Hakikat yang sebenar dia kena akui bahawa semua yang dilakukan oleh kita manusia ini hasil daripada apa yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Kita nak jadikan kereta, kita menggunakan asas besi yang telah disediakan oleh Allah Ta'ala di dunia. Semua itu. Sebab itu kita tidak boleh menyatakan bahawa apa yang kita buat itu adalah ciptaan kita sendiri tanpa ada kaitan dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Mesti apa yang kita ciptakan itu kita sandarkan kepada Allah. Jika tak sandarkan kepada Allah, maka itu perbuatan ataupun percakapan yang menyalahi kepercayaan ataupun keimanan kita kepada kekuasaan Allah. Dan yang ketiga, iaitu tidak mengakui ilham yang ada adalah daripada Allah. Idea kita, fikiran kita, cadangan kita itu hakikatnya adalah daripada Allah. Ilham yang dikurniakan oleh Allah. Tapi bila kita tidak akui benda itu, idea, fikiran, ilham mari daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ia adalah suatu perkara yang bertentangan dengan keimanan terhadap kekuasaan Allah. Itu saja perbincangan kita berkenaan dengan sifat kudrah Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga apa yang kita pelajari ini mendapat manfaat dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.